Hari ini, mari kita berkongsi firman Tuhan di bawah tajuk Kehidupan dan Kematian serta Jalan Kehidupan Kekal. Setiap orang yang dilahirkan di bumi pasti mengalami kematian sekali. Alkitab berkata, masa hidup kami 70 tahun dan jika kami kuat, 80 tahun. Tuhan telah menetapkan tempoh itu sebagai seumur hidup. Sebilangan orang meninggal sebelum purata umur. Tetapi biasanya, orang hidup selama 70 hingga 80 tahun. Itulah kehidupan yang diberikan Tuhan kepada kita. Banyak orang yang hidup di dunia ini. Masalahnya, tiada seorang yang berfikir tentang peringkat kematian ini semasa hidup di bumi. Ada seorang bintang filem bernama Shin Song-il di Korea. Dia seorang pelakon yang sangat terkenal pada tahun 1960-an dan 1970-an. Dilaporkan bahawa dia seorang pelakon utama dalam 507 daripada 524 filem. Dia meninggalkan banyak karya sehingga orang berfikir, dapatkah seseorang muncul dalam begitu banyak filem dalam seumur hidupnya? Saya melihat berita mengenai kematiannya. Saya rasa hampir semua orang Korea telah menonton filem yang dibintangi oleh pelakon ini. Lelaki ini, yang pernah dianggap sebagai yang terbaik di layar, meninggalkan dunia ini pada umur tertentu. John Ju-yong, pengasas Hyundai, meninggal. Lee Byung-chul, pengasas Samsung, juga meninggal. Tidak kira betapa terkenalnya mereka, tidak kira betapa banyak wang yang mereka miliki, mereka tidak dapat mengatasi masa yang ditetapkan. Kita mesti melalui kematian. Lalu, bagaimana Tuhan menjelaskan masalah ini dalam Alkitab? Adakah manusia hidup setiap hari memikirkan saat kematian yang menghampiri mereka? Jika seseorang hidup setiap hari berfikir tentang kematian, dia akan menggunakan setiap hari dengan berhasil dan bermakna. Namun, orang tidak berfikir tentang kematian pun. Mereka hidup seolah-olah tidak ada kaitan dengan kematian. Jadi bumi dipenuhi dengan dosa. Korupsi sangat parah dan kejahatan berleluasa. Tiada sesiapa yang boleh melawan tempoh masa yang telah ditetapkan Tuhan. Sesetengah orang meninggal pada umur 20-an, sesetengah pada masa remaja, dan bahkan bayi yang baru lahir meninggal. Selama 70 tahun atau 80 tahun, itulah purata umur. Banyak orang meninggal dengan awal, akibat kemalangan atau penyakit. Inilah kehidupan manusia yang tidak dapat mengelakkan kematian. Namun, masalahnya adalah bahawa banyak orang hidup tanpa berfikir tentang kehidupan mereka selepas kematian. Oleh itu, perbuatan jahat, kehidupan yang berdosa, ketamakan, dan keinginan jahat berlaku di dunia ini. Baru-baru ini, seorang sarjana orang Australia bernama David Goodall meninggal pada umur 104 tahun. Dia sendiri mengakhiri hidupnya. Beberapa negara di Eropah mengizinkan eutanasia melalui undang-undang negara. Namun, di Australia,
undang-undang ini masih tidak diizinkan. Jadi dia pergi ke Eropah dan akhirnya meninggal. Dia seorang sarjana yang sangat terkenal yang belajar bersungguh-sungguh di universiti sehingga berumur lebih 100 tahun dan telah menerbitkan banyak makalah. Tetapi pada umur 102 tahun, dia menamakan pengajiannya. Dia sendiri tahu bahawa kesihatannya tidak begitu buruk. Tetapi dia berfikir bahawa tidak bermakna untuk hidup seperti itu lagi. Jadi dia meminta untuk eutanasia, ingin mengakhiri hidupnya di bumi. Setiap hari, pilihan kuda ini, seorang sarjana yang terkenal, menjadi tumpuan di hospital dan semua media. Berita ini membuat banyak orang memikirkan dan membincangkan kehidupan dan kematian manusia. Saya telah cukup hidup dan telah melakukan semua yang saya mau lakukan. Kehidupan saya di bumi ini tidak ada makna lagi. Kuda mengakhiri hidupnya di atas katil sambil mendengar Simfoni nombor 9, Beethoven gerakan keempat, Ode to Joy. Dan media melaporkan kejadian itu. Setiap orang dilahirkan di bumi dan menuju ke jalan kematian. Bahkan antara kita, ada yang mungkin menghadapi saat itu. Dan kita juga berkata, kita semua akan diubah dalam sekelip mata. Jadi Alkitab mengajar kita mengenai kematian. Jika kita hidup setiap hari tanpa berfikir tentang masalah kematian, kita tidak dapat menjalani jalan iman dan kehidupan yang betul. Jadi, jika Anda melihat cerita seseorang, ada pepatah, kehidupan seorang Kristian yang setia di dunia ini adalah persetiaan yang terbaik untuk akhirat. Mari kita lihat buku Ibrani bab 9 dan mengambil masa untuk memeriksa kehendak Tuhan. Ibrani bab 9 ayat 27. Dikatakan, dan sama seperti manusia ditetapkan untuk mati hanya satu kali saja, dan sesudah itu dihakimi. Dikatakan bahawa manusia ditetapkan untuk mati. Apabila Tuhan menciptakan manusia, Dia juga memberikan kehidupan. Tetapi pada masa yang sama, Dia membenarkan manusia melalui kematian sekali. Dengan pemikiran, hari ini akan menjadi masa terakhir saya di bumi. Kita juga harus berfikir, apakah yang paling berharga yang harus saya lakukan di bumi ini? Siapakah orang yang berharga bagi saya? Mulai sekarang, kita mesti bersedia untuk kehidupan lain yang akan diberikan kepada kita pada masa depan. Manusia ditetapkan untuk mati hanya satu kali saja. Sebagai perjalanan kehidupan yang tidak dapat dielakkan, dan selepas itu, manusia akan dihakimi. Namun, tentang kehidupan yang diberikan kepada kita, banyak orang berfikir, saya akan hidup 50 tahun lagi. Saya akan hidup 30 tahun lagi. Kalian semua, kalau begitu, mengapa orang muda meninggal? Ada banyak orang muda yang meninggal akibat penyakit. Ada yang meninggal akibat kemalangan. Ada yang tersilap langkah dan meninggal semasa mendaki gunung. Kita harus hidup, berfikir tentang masalah kematian setiap hari. Mari kita lihat buku Mazmur bab 90. Mazmur bab 90 ayat 9. Sungguh, sekarang hari kami apa? Berlalu karena kemazmur. Kami menghabiskan tahun-tahun kami dengan apa? Seperti keluh, menjadikan kesukaran dan penderitaan. Bilakah saya sudah berusia 60 tahun? Sudah berusia 70 tahun? Bilakah saya sudah berusia 80 tahun?
Beberapa hari yang lalu, kita masih muda, lelaki yang kacak, dan perempuan yang cantik. Namun, kepala kita telah ditutup dengan rambut putih dan teruntur. Mata kita menjadi redup, dan kekuatan kita kian surut. Alkitab telah berkata, seumur hidup kita akan berlalu dalam sekelip mata seperti ini. Sungguh, segala hari kami berlalu kerana kemas-Mu. Kami menghabiskan tahun-tahun kami seperti keluh. Ayat 10. Masa hidup kami 70 tahun, dan jika kami kuat, 80 tahun. Dan kebanggaannya adalah apa? Kesukaran dan penderitaan. Sebab berlalunya buru-buru, dan kami melayan lenyap. Kalian semua, inilah kehidupan kita. Dalam kehidupan ini, kita terpaksa berfikir tentang masalah kematian. Jika hari ini ialah hari terakhir, kita dapat memijak di bumi ini, bagaimana harus kita hidup agar tidak menyesal? Apakah jenis kehidupan yang paling bermakna? Kita pasti perlu memikirkan perkara ini. Mari kita lihat buku Yesaya 40 ayat 6. Berserulah, jawabku. Apakah yang harus kuserukan? Seluruh umat manusia adalah seperti rumput, dan semua semaraknya seperti bunga di padang. Rumput menjadi kering, bunga menjadi layu, apabila Tuhan menghembusnya dengan nafasnya. Sesungguhnya lah bangsa itu seperti rumput. Rumput menjadi kering, bunga menjadi layu. Tetapi firman Tuhan kita tetap untuk selama-lamanya. Dalam buku Yesaya 40 ayat 6, Nabi Yesaya berkata, seluruh umat manusia adalah seperti rumput, dan semua semaraknya seperti bunga di padang. Dia menambah, rumput menjadi kering, bunga menjadi layu. Bunga yang indah dan menarik menjadi kering dan layu dalam masa yang sangat singkat. Apabila Tuhan menghembusnya dengan nafasnya, sesungguhnya lah bangsa itu seperti rumput. Rumput menjadi kering, bunga menjadi layu. Tetapi firman Tuhan kita tetap untuk selama-lamanya. Saudara-saudari, kita hidup selama 70 tahun atau 80 tahun atau lebih di bumi ini. Mengapa dan bagaimana kita harus menjalani kehidupan kita di bumi? Melainkan kita memahami perkara asas ini, kita tidak dapat menerima firman ini. Manusia ditetapkan untuk mati hanya satu kali sahaja. Orang berfikir bahawa saat kehidupan mereka di bumi berakhir adalah saat apabila semua harapan mereka terputus. Itulah akhir semua harapan. Namun, bagi orang yang mempercayai Tuhan, Tuhan membuka pintu dunia lain, dimensi yang baru. Tuhan telah menjanjikan berkat yang menakjubkan ini. Betul? Jadi, penulis buku Pengkhotbah berkata bahawa tubuh kita kembali ke tanah seperti asal mulanya. Tetapi roh kita kembali kepada siapa? Kembali kepada Tuhan. Lalu, mengapa kita meninggalkan Tuhan dan datang ke bumi ini? Dan mengapa kita kembali kepada Tuhan pada akhir hayat kita di bumi ini? Kembali kepada Tuhan bukanlah akhir segalanya. Seperti yang kita lihat dalam buku Ibrani bab 9, manusia ditetapkan untuk mati hanya satu kali sahaja. Dan sesudah itu apa? Dihakimi. Kita masing-masing akan dihakimi berdasarkan jenis kehidupan yang kita jalani di bumi ini. Sama ada kita menjalani kehidupan bertaubatan atau kehidupan yang tidak bermoral, sebagai mereka yang berdosa di syurga dan telah jatuh ke bumi ini. Andaikan seseorang melakukan dosa yang besar kerana melanggar perintah raja dan terpaksa melarikan diri ke sebuah pulau terpencil yang jauh. Namun, dia menikmati makan, minum
dan menari setiap hari di sana. Bagaimanakah perasaan raja apabila beliau melihat orang buangan itu terlibat dalam keseronokan? Raja memberikan peluang kepadanya untuk merenungkan dirinya dan bertaubat atas dosanya. Tetapi dia menjalani kehidupan yang berfoya-foya. Maka raja akan menjatuhkan hukuman yang lebih berat kepadanya, bukan? Namun, bagaimana jika raja melihatnya hidup secara sederhana, merenungkan masa lalunya dan bertaubat? Lambat laun, raja akan membebaskannya. Lalu, dia dapat pulang ke kampung halaman. Jadi, sebelum tebu kembali ke tanah dan roh kembali kepada Tuhan, kita harus menjadi lebih setia dalam kehidupan kita di bumi ini. Mari kita buka buku Wahyu bab 14, ayat 13. Dan aku mendengar suara dari syurga berkata, tuliskan, berbahagialah orang-orang mati yang mati dalam Tuhan sejak sekarang ini. Siapakah yang berbahagia? Orang-orang mati yang mati dalam Tuhan sejak sekarang ini. Sungguh, kata roh, supaya mereka boleh beristirahat dari jerih lelah mereka, kerana segala perbuatan mereka menyertai mereka. Orang yang boleh berehat selepas kerja keras mereka dalam Tuhan akan berbahagia. Jadi, semua orang yang dilahirkan di bumi meninggalkan bumi ini. Orang yang terkenal dalam dunia perniagaan, orang yang terkenal dalam dunia politik, dan orang yang terkenal dalam dunia hiburan, semua orang yang dicemburui telah meninggalkan dunia ini satu demi satu. Ini sangat menyedihkan, kerana mereka hidup tanpa persediaan untuk kehidupan seterusnya. Jadi, apa yang Tuhan minta kita lakukan? Pergi ke Samaria dan hingga ke hujung bumi untuk menghubungkan kerajaan syurga dan keselamatan, serta biarkan mereka tahu fakta bahawa pilihan untuk menuju neraka kekal atau syurga selepas kematian ditentukan semasa kita hidup di bumi. Itulah sebabnya buku Wahyu bab 14 berkata, berbahagialah orang-orang mati yang mati dalam Tuhan sejak sekarang ini. Yesus memberitahu bahawa kita tidak harus hanya hidup untuk kehidupan di bumi ini, tetapi ada dunia seterusnya. Mari kita lihat pelajaran ini dalam buku Lukas bab 12. Lukas bab 12 ayat 13. Guru, katakanlah kepada saudaraku supaya ia berbagi warisan dengan aku. Tetapi Yesus berkata kepadanya, saudara, siapakah yang telah mengangkat aku menjadi hakim atau perantara atas kamu? Katanya lagi kepada mereka, bercakap-cakaplah dan waspadalah terhadap segala ketamakan. Sebab walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidaklah tergantung daripada kekayaannya itu. Kemudian ia mengadakan kepada mereka suatu perumpamaan. Katanya, ada seorang kaya, tanahnya berlimpah-limpah hasilnya. Ia bertanya dalam hatinya, apakah yang harus aku berbuat? Sebab aku tidak mempunyai tempat di mana aku dapat menyimpan hasil tanahku. Inilah yang akan aku berbuat. Aku akan merompak rumpun-rumpungku dan aku akan mendirikan yang lebih besar dan aku akan menyimpan di dalamnya segala gandum dan barang-barangku. Sesudah itu aku akan berkata kepada jiwaku, jiwaku, ada padamu banyak barang, tertimbun untuk bertahun-tahun lamanya. Beristirahatlah, makanlah, minumlah dan bersenang-senanglah. Tetapi firman Tuhan kepadanya, hai engkau orang bodoh, pada malam ini juga jiwamu akan diambil daripadamu. Dan apa yang telah kau sediakan untuk siapakah itu nanti? Demikianlah jadinya dengan orang yang mengumpulkan harta bagi dirinya sendiri, jikalau ia tidak kaya di hadapan Tuhan. Orang kaya yang bodoh di sini juga sama. Dia menyangka hidupnya
akan kekal selamanya. Tetapi setiap orang ada akhir hayatnya. Bagi Rasul Paulus, dia pasti berfikir, ini hari terakhir yang Tuhan berikan dalam kehidupan saya. Ini kali terakhir saya dapat bertaubat di bumi. Kali terakhir saya dapat bekerja untuk Tuhan. Dan kali terakhir saya dapat bekerja untuk Injil. Jika Anda berfikir, saya akan meninggal hari ini, apa yang akan Anda lakukan? Jika Anda berfikir, tidak ada masalah lagi dalam hidup saya kecuali hari ini, maka apa yang harus Anda lakukan hari ini? Yesus mengajar murid-muridnya, tidak kira berapa banyak harta yang ditimpunkan oleh orang kaya itu, semua itu tidak bermakna apabila hidupnya berakhir hari ini. Walaupun bagi seorang sarjana hebat seperti Dr. Goodall, apa guna ilmunya jika hidupnya berakhir hari ini? Namun, kita telah bertemu dengan Bapa dan Ibu di bumi dan mereka membawa kita ke syurga. Penyertaan kita dalam keselamatan mereka adalah perkara yang paling bermakna dan pekerjaan yang terbaik atas semua perkara di bumi. Buku Yesaya 45 ayat 6. Tuhan semesta alam akan menyediakan di Gunung Sion ini bagi segala bangsa-bangsa suatu perjamuan dengan masakan yang bergemuk, suatu perjamuan dengan anggur yang tua benar, masakan yang bergemuk dan bersumsum, anggur yang tua yang disaring endapannya. Dan di atas gunung ini, Tuhan akan menggoyahkan kain perkabungan yang diselumpungkan kepada segala suku bangsa dan tudung yang ditudungkan kepada segala bangsa-bangsa. Dia akan menyatakan apa? Dia akan menyatakan persekitaran maut yang mengerikan. Ia akan menyatakan maut untuk seterusnya. Dan Tuhan akan menghapuskan air mata daripada segala muka. Dan air umatnya akan dijauhkannya dari seluruh bumi. Sebab Tuhan telah mengatakannya. Pada waktu itu orang akan berkata, sesungguhnya inilah Tuhan kita yang kita nanti-nantikan. Supaya apa? Supaya kita diselamatkan. Inilah Tuhan yang kita nanti-nantikan. Marilah kita bersorak-sorak dan bersukacita oleh kerana keselamatan yang tiadakannya. Banyak orang tinggal di dunia ini. Memang banyak orang yang terkenal dalam dunia perniagaan, pendidikan dan politik. Namun, Tuhan memberkati kita lebih daripada mereka. Apabila tiba saat terakhir kematian, siapa yang akan menyelamatkan mereka selepas kematian? Siapakah yang akan memimpin mereka ke syurga? Semua orang yang mengetahui sebab mengapa kehidupan harus seperti ini di bumi sedang kembali ke pangkuan Tuhan. Masa kehidupan terakhir di bumi ini pasti akan datang kepada setiap orang. Tiada sesiapa yang menggambarkan masa itu sebagai yang buruk. Bukankah itu proses dan pintu masuk yang mesti dilalui oleh semua orang? Pada hujung pintu masuk, ada yang akan dipimpin ke api yang kekal, yang lain ke syurga yang kekal. Jadi, siapa yang berbahagia? Berbahagialah orang-orang mati yang mati dalam Tuhan sejak sekarang ini. Nabi sangat gembira melihat wahyu dengan berkata, berbahagialah orang-orang mati yang mati dalam Tuhan sejak sekarang ini. Kalian semua, kita telah bertemu dengan Tuhan yang memberi kita keselamatan. Bukankah itu sukacita yang besar? Itu tidak mencukupi. Walaupun kita sentiasa menyanyi nyanyian baru, sungguh diberkati. Tuhan tahu lebih baik daripada sesiapa pun bagaimana kehidupan kita. Jadi dia datang ke bumi sekali lagi, walaupun tidak menyenangkan baginya untuk datang. Itu hanya demi keselamatan kita. Mari kita lihat buku Ibrani pasal 9 ayat 27 sekali lagi. Dan sama seperti manusia ditetapkan untuk mati hanya satu kali saja, dan sesudah itu dihakimi. Demikian pula Kristus hanya satu kali saja mengkorbankan dirinya untuk menanggung dosa banyak orang. Sesudah itu ia akan menyatakan dirinya sekali lagi tanpa menanggung dosa untuk menganugerahkan keselamatan kepada mereka yang menantikan dia. Alkitab mengatakan bahawa
Dia akan menyatakan dirinya sekali lagi untuk menyelamatkan orang yang malang yang berlari menuju kematian. Tanpa mengenal Tuhan, terikat dengan perkara yang tidak bermakna dan sia-sia. Dan untuk mengajar mereka bahawa syurga yang kekal wujud. Tiada sesiapa yang tahu bagaimana kehidupan selepas kematian, sebab tiada yang pernah mengalaminya. Namun, Tuhan mengetahui keadaan selepas kematian. Jadi dia membimbing kita dan menyelamatkan kita. Alkitab mengatakan bahawa dia menyatakan dirinya sekali lagi untuk mengelakkan kita memasuki api neraka yang kekal. Memikirkan kehidupan dan kematian, serta kehidupan kekal yang akan datang selepas ini, kita harus menyedari betapa berharganya Bapa dan Ibu Syurgawi kepada kita dan betapa berkatnya untuk mengikut ajaran-ajaran mereka. Jika kita datang ke gereja pada hari Sabtu secara wajib, hanya kerana itu hari Sabat, dan memanjatkan doa dan pujian, serta mendengar khotbah dengan hati yang kosong. Sekarang, kita patut memikirkan dengan serius mengapa kita memerlukan ibadat ini. Mengapa kita harus bersyukur kepada Tuhan melalui ibadah dan mengapa kehidupan ini menjadi berkat bagi kita. Buku Wahyu bab 22 ayat 17. Roh dan pengantin perempuan itu berkata, marilah. Dan barang siapa yang mendengarnya, hendaklah ia berkata, marilah. Dan barang siapa yang haus, hendaklah ia datang. Dan barang siapa yang mau, hendaklah ia mengambil air kehidupan dengan cuma-cuma. Siapakah yang akan datang demi keselamatan kita dan memegang tangan kita pada saat terakhir kehidupan kita? Roh dan pengantin perempuan telah datang dan memberitahu kita bahawa akan ada penghakiman kekal selepas akhir kehidupan kita dan bahawa kita masing-masing akan dihakimi, lalu masuk ke syurga kekal atau neraka kekal. Namun, kebanyakan orang tidak mengetahui kewujudan syurga dan juga tidak mahu mempercayainya. Dengan prihatin, Bapa dan Ibu Syurgawi telah datang dan berkata, kamu semua, datanglah kepadaku, dan aku akan mengajar kamu segalanya. Hari ini, marilah kita berfikir tentang kehidupan dan kematian sekali lagi. Saya berharap semua anak Sion akan mendengar suara Bapa dan Ibu berlari menuju kehidupan kekal daripada kematian. Jadi, jenis orang apa tidak dapat pergi ke syurga? Saya mengimpulkan ciri-ciri mereka. Siapakah yang akan menuju kematian kekal? Buku 2 Tesalonika bab 1 ayat 8 dikatakan bahawa orang yang tidak mengenal Tuhan tergolong dalam jenis ini. Jika melihat buku 2 Petrus bab 2 ayat 17, mereka ialah orang yang pernah percaya dalam kebenaran dan kemudian mengkhianatinya. Dalam buku Wahyu bab 19 ayat 20, Nabi palsu tergolong dalam jenis orang ini. Buku Wahyu 14 ayat 11 menunjukkan bahawa orang yang menyembah binatang itu, iaitu orang yang tertipu oleh doktrin palsu dan menyembahnya, akan mengalami kematian kekal. Nama mereka tidak tertulis di dalam kitab kehidupan. Menurut buku Wahyu 20 ayat 15. Bagaimana pula dengan kita? Kemanakah kita harus pergi? Kita harus mendengar suara roh dan pengantin perempuan dan mengikut mereka ke mana sahaja mereka membimbing kita. Ada satu perkara lagi. Buku Wahyu 22 ayat 15 mengatakan bahawa pembuat kejahatan tidak dapat memasuki kerajaan syurga. Saya percaya bahawa kita semua harus memeriksa diri kita setiap hari, mematuhi ajaran-ajaran kudus Bapa dan Ibu, dan harus berusaha untuk menjalani kehidupan yang layak untuk syurga, merenung diri dan berusaha untuk memasuki kerajaan syurga. Banyak orang berfikir bahawa mereka akan hidup di bumi ini selama-lamanya dan oleh itu menimbulkan banyak masalah. Namun, kehidupan di bumi tidak mungkin kekal. Tiada sesiapa yang dapat hidup selama-lamanya. Semua orang yang terkenal pada masa lalu, bahkan orang yang menjadikan seluruh dunia gemetar,
tidak dapat hidup di bumi ini selama-lamanya. Mereka semua telah meninggalkan dunia ini. Caesar, ahli politik Rom yang terkenal, meninggal. Genghis Khan meninggal. Napoleon juga meninggal. Tiada sesiapa pun masih tinggal di bumi ini. Tidak banyak orang yang telah bersedia untuk kehidupan selepas bumi ini, sebelum mereka meninggal. Tuhan berkata bahawa kehidupan seorang Kristian yang setia di dunia ini adalah persediaan yang terbaik untuk akhirat. Ini menyentuhkan hati saya. Saya gembira dengan fakta bahawa kita hidup dengan cara yang paling setia di bumi. Untuk seumur hidup kita di bumi, marilah kita dengan ikhlas menjelaskan kepada keluarga, jiran, kenalan, dan setiap orang di sekeliling kita mengenai kerajaan syurga yang akan datang. Rasul Yohanes mempunyai dua jenis penglihatan yang berbeza. Ada perbezaan yang jelas antara penglihatan buku Wahyu 4:20 dan buku Wahyu 4:21 dan 4:22. Wahyu 4:20 mengatakan bahawa mereka akan disesa selama-lamanya. Namun, buku Wahyu 4:21 mengatakan bahawa maut tidak akan ada lagi. Tidak akan ada lagi perkabungan atau ratap tangis atau tukar cita sebab segala sesuatu yang lama itu telah berlalu. Dan 4:22 ayat 1 mengatakan bahawa pintu syurga terbuka dan air kehidupan mengalir dari takhta Tuhan untuk menyembuhkan bangsa-bangsa. Juga dikatakan bahawa di seberang menyeberang sungai itu ada pohon-pohon kehidupan yang berbuah 12 kali, tiap-tiap bulan sekali. Maut tidak akan ada lagi. Kemanakah kita harus pergi? Syurga atau neraka? Kita mesti pergi ke syurga, betul? Ada berkat yang luar biasa disediakan untuk kita di syurga. Kamu akan memerintah sebagai raja sampai selama-lamanya, kata Tuhan. Semua saudara-saudari di Sion, terimalah banyak berkat daripada Tuhan pada hari Sabat ini. Saya berharap bahawa anda akan mempersembahkan korban persembahan yang berkenan kepada Tuhan, seperti korban persembahan Habel, dan memberikan kesyukuran dan pujian kepada Bapa dan Ibu Syurgawi yang memberi kita ajaran-ajaran yang mulia ini. Saya ingin tamatkan khutbah ini. Terima kasih.